Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Mari tuan imam, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi kesempatan lagi pada kita untuk meneruskan kuliah bulanan kita Sabtu yang pertama dan yang akhirlah sebelum cuti Ramadan. Malam ni kita masuk 21 Syaban. Tadi siang 20, ni malam melangkah masuk 21 Syaban. Jadi esok siang 21 Syaban, baki 9 hari lagi. Tolak esok 8 lah. Saya bilang ni Syaban 29 je. Jadi puasa satu Ramadan. Puasa jatuh satu Ramadan. Hari Selasa sekali lagi lah. Selasa Mei ni Selasa sekali lagi. Jadi saya mengucapkan selamat menyambut Ramadan kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan kita berdoa mudah-mudahan Ramadan kita pada tahun ini 1442 Hijriah kembali meriah seperti mana tahun-tahun yang sebelum inilah. Kalau setahun lepas kita pakat tarawih di rumah aja, habis hintang bukang celaru selera semua ada. Jadi tahun ini kembali semula ke surau dan masjid. Mudah-mudahan kembali meriah dan kita harapkan menyemarakkan lagi, menyuburkan lagi bukan sahaja masjid surau, tapi kita tu sendiri hendaknya dapat dipertingkatkan lagi ibadat kita insya-Allah. Baik, untuk tidak melengahkan masa, kita terus ke himpunan fatwa Kedah kita, muka surat 23 soalan 29, ikut catatan saya lah. Bolehkah seorang Islam yang masih belum selesai qada sembahyang fardunya mengerjakan sembahyang sunat? Boleh ke tak? Dia ada tinggal sembahyang, tak qada lagi, tapi dia nak sembahyang sunat dulu, boleh ke tak? Maknanya dia tak ada qada lagi, ataupun dia ada lagi sembahyang yang belum diqada, tapi dia nak sembahyang sunat, boleh ke tak? Apa ulama kata? Yang pertama, wajib diqadakan sembahyang fardu yang ditinggalkan dengan sengaja atau tiada sengaja. Bab qada sembahyang ni, yang ni tak ada perselisihan atau pertikaian ulama lah. Wajib qada. Tak bila-bila pun. Lepas-lepas ni, contoh kita dulu zaman muda dulu ke, zaman remaja, waktu tu dah waktu remaja dulu main banyak, semayang tak tahu hala. Kali ni dah mai berumur, dah mai tua ni, qada, wajib qada. Dua, boleh diqadakan dengan tarakhi. Itu istilah bahasa Arab tu. Yakni tarakhi itu berlambat-lambat dan menurut kemampuan yang ada pada seseorang dengan tiada memberatkan dirinya,
Dan tiada pula bermudah-mudah dengan mengqadha segala sembahyang fardu yang ditinggalkan itu. Tarakhir ini boleh berlambat-lambat. Maknanya kalaulah dia tinggal tapi dituntut bersegeralah. Tapi kalau main dengan banyak ni, contohnya bukanlah buat sekaligus terus, maknanya berlambat-lambat. Dia ada tinggal dulu ni zaman muda dia, saat lagi contohnya lepas maghrib dia buat, saat lagi Isya qadha Isya pula, esok subuh qadha subuh, Lahar lepas Lahar qadha Lahar pula, Asar lepas Asar qadha Asar pula. Begitulah seterusnya. Yang ni boleh harus berlambat-lambat. Maknanya bolehlah. Ada satu hamba Allah dulu ni, dia pergi pejabat, dia tanya dia dulu, dia kata, Allah Ustaz, muda-muda dia kerja masuk inilah askar tentera ni, jadi semayang lintang bukang Ustaz. ni dia mai dah pencen apa semualah, macam mana nak qadha. Saya baca ni lah kata. Pertama wajiblah hukum dia qadha balik. Cara nak qadha boleh berlambat-lambat. Tapi bukan lambat tu maknanya ikut mood kita, ada maksud berlambat tadi ni boleh tiap-tiap hari kena buat, tapi lepas waktu kalau mampu buat 2 kali lah, kalau tak mampu sekali. Gitulah maksud dia berlambat-lambat. Ketiga, harus bagi seseorang yang ada di atasnya sembahyang qadha atau belum selesai dari qadha sembahyang fardu yang ditinggalkan, mengerjakan sunat-sunat rawatib, tarawih, witir, duha dan sebagainya, di samping mengqadhakan sembahyang fardu yang ditinggalkan. Harus, yang ni boleh walaupun dia masih ada sembahyang fardu yang belum diqadha, kalau dia nak sembahyang sunat dulu boleh. Ni soalan dia. Ni jawapan dia lah. Timbul persoalan, orang tanya, ni dekat nak Ramadan ni tarawih. Dia orang tanya, Ustaz, boleh tak mayang tarawih ni dia tak mayang Isya lagi? Dia tak mayang Isya lagi. Soalan ni sembahyang qadha. Kalau dia ada qadha, dia nak buat sunat, harus boleh. Tapi mai tang tarawih ni macam ni ya. Contohnya dia kerja habis pukul 9 malam, dan perjalanan balik singgah masjid. Dia kata kalau sampai rumah payahlah, dah singgah masjid dulu. Tengok orang dah mula mayang tarawih. Dia kata dah duduk dalam jemaah dah, masuk dalam masjid dah, mayang tarawih dulu lah. Sekali lagi habis tarawih baru buat Isya. Boleh tak? Tak nak jadi. Dia tarawih dulu. Dia kata dah masuk masjid, orang dah mayang jemaah, dah duduk dalam jemaah, dah mula tarawih dah. Jadi dia kata dia buat mayang tarawih dulu, sekali habis tarawih ni baru dia buat Isya. Boleh tak? Iyalah. Ni dia kata tak, saya tak apa, saya buat tarawih dulu, pasal dah tarawih dah buat lah. Tadi terlepas dia habis kerja pukul 9. Boleh tak? Baik. Balik kepada hukum asal lah. Tuan-tuan jangan pening. Waktu sembahyang tarawih ialah ba'da solatil Isya, selepas sembahyang Isya. Itu tidak ada kata tadi orang buat Isya dah. Dah. Isya dia, bukan Isya orang. Lepas sembahyang Isya barulah masuk waktu tarawih. Makna lepas Isya dia, bukan lepas Isya tu imam. Lepas Isya tu imam dah. Jadi dia kena sembahyang Isya dulu baru buat tarawih. Kalau dia buat tarawih dulu macam tadi ni, sah ke tak sembahyang dia?
Sembahyang sah tapi tarawih tak jadi. Dia jadi macam sunat mutlak. Sembahyang tak batal, sembahyang masih sah. Walaupun 20 rakaat dia perah dulu, 20 rakaat sama naik sama habis dengan tu imam. Tak lagi baru dia buat Isyak. 20 tu bukan tarawih, tak jadi tarawih, jadi hanya jadi sunat biasa. Satu. Jadi dia kena bayang Aisyah dulu. Aisyah dia tu lah, bukan Aisyah jemaah, bukan Aisyah masjid, Aisyah dia. Jadi kalau dia main lewat terlewat tak apa. Dia berimamkan orang sembahyang sunat tarawih. Cuma makruh lah sikit pasal dia fardu nak ikut yang sunat. Tapi solat sah. Itu waktu sunat tarawih. Waktu dia selepas solat Aisyah. Mana solat Aisyah dia barulah masuk waktu tarawih. Tu yang berlaku ni. Satu lagi tuan-tuan, kaitan dengan tarawih juga. Ramai di kalangan masyarakat kita, patah masjid ni saya tengok, lepas sembahyang Aisyah, banyak orang tak buat sunat rawatib hak Aisyah. Dia duduk ya. Sekejap lagi apabila orang mangkit buat tarawih, baru dia mangkit. Rugi sangat tuan-tuan. Rugi sangat. Rugi. Terbalik kurang lah maknanya. Pasal sunat rawatib itu adalah sunat muakkad yang lagi dituntut. Kalau dalam ranking sembahyang sunat lah, rawatib nombor 1. Patut hak tu kena jaga. Jadi rugilah kalau dia tak buat sunat rawatib ba'dal Aisyah ni. Ramai yang duduk saja. Jadi dia kata dia baik, mungkin sebab budaya ataupun adat, tradisi, kebiasaan sembahyang tarawih ni setahun sekali dia dalam bulan Ramadan. Jadi dah besar. Orang ramai masjid, nampak meriah. Jadi nampak besar. Hak tu bukan besar, hak tu cuma meriah. Tapi dari segi tuntutan yang berat dan besar, itu pada rawatib. Rawatib tu yang patut kita jaga. Yang tu yang patut kita jaga. Dia ada rawatib 10 yang muakkad, 12 yang ghair muakkad. Jadi 22 semua. Sunat rawatib sebelum subuh, ini rawatib muakkad. 2 sebelum subuh, 2 selepas zuhur, 2 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, 2 selepas maghrib, 2 selepas Aisyah. 10 rakaat ini sangat-sangat dituntut. Hadis sahih. 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, 2 selepas maghrib tadi, 2 selepas Aisyah. Sekali lagi. Lain pada tu sunat juga tapi muakkad. 2 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, 4 sebelum asar, 2 sebelum maghrib, 2 sebelum Aisyah. 5 tapi ada 12 rakaat. Jadi 12 ni sunat saja. Hak tadi 10 rakaat itu sangat-sangat dituntut. Hak tu patut kita jaga. Jadi lepas Aisyah nanti ni 2 rakaat tu jangan tinggallah kalau boleh. Itu yang patut diutamakan, dipelihara. Jadi mai dalam bulan Ramadan nanti ni ramai di kalangan orang hak sunat rawatib lepas Aisyah tu dia tak buat. Itu guna nak ambil rehat, nak ambil lajak, nak ambil stamina. Pasal tadi nak pergi 20 hari dah. Lah. Padahal hak 20 tu umur ke berapa tu? Hak 2 rakaat lepas Aisyah tu yang patut kena jaga, hak tu diutamakan. Silapnya. Kalau dalam kitab Al-Hikam tu, Syekh
Al-Imam Ibn Atta'illah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Atta'illah As-Sakandari kata min alamat ittiba'il hawa al-musara'atu ila nawafilil khairat wat takasulu an qiyami al-wajibat. Ibn Atta'illah kata min alamat ittiba'il hawa, antara tanda-tanda orang yang mengikut nafsu, al-musara'atu, dia cepat-cepat bersegera melakukan perkara sunat-sunat. Hak sunat dia terjun buat dulu. Wat takasul, tapi bermalas-malasan untuk mengerjakan yang wajib. Terbalik. Hak ni dia sebenarnya para ulama, terutamanya Ibn Atta'illah Sakandari, kata dia sebenarnya terperangkap, terpedaya dengan nafsu dia. Dia faham tak kena. Sunat dia pulun, dia jaga. Mai hak wajib buat lebih kurang. Tak kena. Patut hak wajib kena jaga, hak sunat tu tak apalah kalau anak ni pun. Di bulan Ramadan ni hati-hati tuan-tuan. Satu lagi. Yang ni pun jaranglah orang tanya, tapi berkaitan dengan sembahyang sunat tarawih juga. Kalau dia tak buat, tak dan buat, malam tu dia sakit ke, balik kerja lewat ke, tak larat ke, tidur esok, maknanya malam tu dia tak buat. Sembahyang sunat tarawih boleh qada ke tak? Sembahyang sunat tarawih boleh qada ke tak? Tak pernah qada ni. Untuk sembahyang sunat yang berwaktu di sisi mazhab kita, mazhab Syafi'i, dituntut, digalakkan qada. Boleh qada sunatnya. Kita tak qada lah kan. Kita tak qada. Boleh qada. Dalam mazhab lain tak ada. Mazhab Hanafi tak qada. Begitu banyak mazhab Hambali ada umumnya tak qada. Tapi mazhab Syafi'i kita disunatkan qada. Nudiba qada'uhu dalam fiqh. Sunat. Terutamanya sembahyang-sembahyang sunat yang berwaktu, yang ada waktu. Sunat qada. Jadi kalau malam tu kita tuan-tuan tak terlepas sembahyang sunat tarawih, tak pergi masjid, tak sihat ke apa ke, kalau dan mangkit sebelum sok boleh buat, tak apalah. Terlepas. Esok boleh qada? Ya, boleh qada. Waktu duha tu qada. Ya, boleh. Tuan-tuan dah cincin lekas, tak ada kerja apa, tak kelut apa dah. Makan memang tak makan dah hari tu. Jadi tak kelut duk fikir pasal makan menu apa, kot dapur apa, tak fikir dah. Boleh qada tarawih semalam. Ya? Boleh. Tak apa. Terpulang lah. Nak buat 8 juga ke, ataupun 20 juga ke. Kita hak yang pegang 20, kalau rajin buatlah 20. Alah buat hak ringkas lah 2 rakaat. Kalau buat penuh macam mana di masjid dengan Tok Bilal tarik selawat bla tu, bazan 8 semua. Selawat sekali sedah aja. Boleh qada ulangnya tuan-tuan. Insya-Allah. 30. Adakah sah orang luar qaryah, yakni bukan mustautin, menjadi imam sembahyang Jumaat? Sah kada orang luar qaryah, yakni bukan mustautin, dia jadi imam sembahyang Jumaat. Kita dah terang dah sebelum ni kategori ahli Jumaat: mustautin, muqim, musafir, kan? Tuan-tuan tak ingat lah. Kita ulang balik sikit.
Ahli Jumaat ada 3 peringkat. Yang pertama mustautin, yang kedua mukim, yang ketiga musafir. Musafir kita sedia maklum, orang yang berjalan dalam perjalanan. Mukim, orang yang menetap duduk agak lama di satu-satu tempat, paling kurang 4 hari 4 malam penuh, itu minimum dia. Kemudian dia duduklah lama mana pun, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 15 tahun pun boleh jadi mukim. Iaitu kena tanya dia, kalau dia ada hasrat, ada niat untuk balik ke tempat asal dia, ya, dia bermukim nama dia. Yang pertama adalah mustautin, iaitu orang yang macam tuan-tuanlah, ahli penduduk tempatan, duduk di sini tetap, maknanya tak pindah, tak berubah dah. Kalau keluar dari qaryah pun bukan sebab berhijrah, tapi sebab pi berjalan lah, lepas tu balik mai. Pi keluar musafir saja. Jadi kita ni kira sain mati tu di sini lah. Gitu. Tu nama dia mustautin. Jadi dalam bab Jumaat ni dia ada 2. Satu syarat wajib Jumaat, yang kedua syarat sah Jumaat. Syarat wajib Jumaat iaitu individu lah, masing-masing orang kita lah. Ada 7, 6 sajalah yang dikira. Islam, beragama Islam, baligh, berakal, lelaki, sihat, mustautin. Yang ketujuh tu merdeka. Merdeka kita tak kira lah, lala ni kan, ada. Beragama Islam, berakal, baligh dia, berakal dia, lelaki, sihat, mustautin. Ada 6 syarat ini wajiblah pada dia untuk menunaikan Jumaat. Ada 6 syarat ini wajiblah kepada dia sembahyang Jumaat. Lain pada ni tidak. Lelaki, perempuan tak wajib Jumaat. Mesti sihat. Kalau sakit tak wajib Jumaat dia. Mustautin, kalau dia bermukim, kalau dia musafir tak wajib Jumaat. Tak mukim tu dia wajib Jumaat, cuma tak dikira sebagai ahli dalam 40. 6 ini syarat wajib, iaitu syarat atas bala lah kita ni. Yang kedua syarat sah Jumaat ada 4. Yang pertama mesti dalam kawasan penempatan. Yang kedua secara berjamaah. Yang ketiga 40. Yang keempat dalam waktu zuhur, baru sah. Jadi apabila kita semua wajib buat Jumaat, wajib sembahyang Jumaat, apabila kita main buat Jumaat, nak sah Jumaat tu pula mesti ada 4 ni. Jumaat didirikan dalam kawasan penempatan, kampung lah, tak bolehlah buat dalam hutan, tak bolehlah buat dalam kawasan kilang-kilang, bukan ada penempatan itu walaupun ada orang, tapi dia bukan mustautin, dia kerja. Secara berjamaah, walaupun hadir 40 orang buat seorang-seorang tak boleh, mesti berjamaah. Dia tadi lupa dah. Dalam waktu zuhur, masuk waktu boleh sah Jumaat dia. Dalam penempatan secara berjamaah 40 orang dalam waktu zuhur. Nah, 40 orang itu cukup ni sahlah Jumaat kita. Jadi cerita ni orang bukan mustautin, dia jadi imam Jumaat, boleh ke tak? Maknanya dia orang mukim ataupun musafir lah. Sah jadi imam Jumaat orang yang bukan mustautin pada qaryah Jumaat itu dengan syarat ia lebih daripada bilangan sah Jumaat dan mendengar 2 khutbah. Ini syarat dia. Syarat dia mesti lebih bilangan sah Jumaat 40 orang tu, dia yang ke-41, 42 dan seterusnya, dan dia mendengar kedua-dua khutbah. Tetapi tidak sah dibilangkan Jumaat dengan orang yang bukan mustautin pada tempat Jumaat walaupun ia menjadi imam yang diakui. Kalau orang yang bukan mustautin, contohnya siapa-siapa lah mai
singgah sembahyang di sini, Ustaz Kazim contohnya, dia mai singgah Masjid Muttaqin, tuan-tuan tengok dia, Ustaz dia tu jadi imam. Dia bukan orang duduk di sini, dia singgah saja sembahyang Jumaat di Masjid Muttaqin, tuan-tuan jemput dia sila jadi imam. Sah ke tak? Syarat ni boleh dia jadi imam. Kalau dia baca khutbah tak apa, pasal dia mula daripada awal. Kalau nak suruh dia jadi imam, syarat dia itu mesti lebih 40 orang. Dia yang ke-41. Okey, yang tu bilangan tak ada masalah. Yang kedua, dia mesti mendengar kedua-dua khutbah. Rukun khutbah awal dengan kedua dia kena dengar, dia kena ada. Kalau dia mai waktu tengah khutbah, tak sah. Pasal dia tak dengar khutbah. Tengah-tengah khutbah dia mai, dia masuk, tuan-tuan pun sila dia tu jadi imam. Dia pun dah orang suruh jadi imam dia pun, tapi kan dia tak faham kan. Jadi tak boleh, tak sah. 31. Seseorang imam sembahyang Jumaat lepas daripada salam baru ia teringat yang ia tidak berniat imam, tetapi makmum lebih daripada 40 orang. Adakah sah Jumaat itu? Ni cerita imam. Dia sendiri terlupa dia niat jadi imam. Dia kalut mana tak tahulah hari itu, dia terlupa niat jadi imam. Sembahyang Jumaat sah ke tak? Sah Jumaat makmum yang mengandungi 40 orang atau lebih itu, dan tiada sah Jumaat imam. Makmum sah, hak imam tu tak sah pasal dia sendiri tak niat. Sebab syarat sah Jumaat tadi apa dia? Syarat sah Jumaat tadi apa dia? Dalam kawasan penempatan secara berjemaah. Kalau syarat secara berjemaah, wajib imam niat imam, wajib kita makmum meniatkan makmum. Sebab syarat sah. Jadi kalau imam tak niat imam, dia jatuh jadi sembahyang seorang diri. Hak makmum sah, hak dia seorang dah tak sah. Lepas sembahyang baru dia sedar, Allah tadi tak niat imam. Itu nak buat lagu mana? Orang lain dah sah dah, nak suruh makmum, kau tunggu Ustaz weh, kita ulang balik. Tobat makmum nak tunggu. Dia nak buat lagu mana? Mas tak mutu pergi cari masjid lain, hak mana pokok dah. Tak mutu pergi cari masjid lain, hak mana masjid tak habis. Kalau dah, kalau tak dah, lohong je. Boleh. Kita pindah ke muka surat. Baca laju sikit lah. 44. Adakah diharuskan bertahlil dan berzikir semasa menunggu mayat disembahyangkan? Ini perkara biasa yang kita buat, hadapi. Jenazah sampai dah dalam masjid nak sembahyang pukul 11 pagi, 10.40 jenazah sampai, ada 20 minit tu nak isi dengan tahlil berzikir. Boleh ke tak? Itulah. Kebiasaan membaca tahlil semasa mayat tiba untuk disembahyang adalah kerana untuk menunggu orang-orang yang hendak sembahyang, yang mana ghalib di dalam masyarakat kita, orang-orang yang hendak menunaikan sembahyang jenazah kebanyakan dijemput, yang bererti membaca tahlil itu bukan disengajakan untuk melengah-lengahkan jenazah yang dikehendaki segera disempurnakan segala urusannya, termasuk pengkebumiannya. Amalan bertahlil, membaca Al-Quran atau apa-apa zikir di sisi mayat itu mendatangkan rahmat kepadanya dengan izin Allah Ta'ala. Maknanya untuk para ulama kita dulu kata tak apa, jangan niat untuk melengah-lengahkan saja. Asri'u bil janazah, Nabi kata dalam sebuah hadis, segerakan urusan jenazah kamu. Ini wajib disegerakan. Ini memang duk tengah segera lah ni. Cuma dah tetap sembahyang pukul 11 pagi,
jenazah sampai awal 10:40, 10:45, ada 20 minit, 15 minit lagi, takkan ada duduk saja. Takkan nak biar jenazah kanda duduk tang ni saja-saja kan. Kita duduk sembang tu nampak sangat. Tak kena. Lebih baik buat tahlil, baca Quran, berdoa untuk si mati. 15. Adakah warid azan ketika memasukkan mayat ke liang lahat? Tuan-tuan pernah dengar tak ni? Kok belah kita ni tak berlaku. Tapi dalam negeri Kedah juga kok belah ujung sempadan Bali berlaku. Daerah kita dan negeri Kedah bukan negeri lain pun. Adakah warid azan ketika memasukkan mayat ke liang lahat? Nak masuk mayat ke liang, azan. Boleh buat ke tak? Ni. Tiada disunatkan azan ketika dimasukkan mayat ke dalam kubur. Bahkan menurut Ibnu Hajar di dalam Fatwa Al-Kubra, hukumnya bid'ah. Ni yang buat ni kan, kalau buat ni pokok boleh tu perli kita ni. Dah tak ada, kita ada pergi buat. Tetapi jika berlaku azan secara kebetulan ketika dimasukkan ke dalam kubur, diringankan baginya soalan kubur. Rujuk I'anah Talibin. Memang ada segelintir kecil ulama kata sunat. Dengan kejut, tapi pandangan itu ditolak. Lepas berdasarkan kepada qiyas. Tapi qiyas itu ditolak. Yang ni tak ada. Jadi jangan buat. 2 tahun lepas tahun balik sana, kawan saya sekawan dia meninggal belah sik lah, belah dalam sikit. Dia pun iring jenazah pergi kubur. Siap apa semua, nak masuk turun jenazah, cuy seorang terjun dalam kubur. Bang tu dia terkejut. Dia tak pernah tengok. Jangan dia terkejut, kita pun terkejut. Kita pun tak pernah tengok. Kita tak pernah buat, tak tahu. Kok belah ustaz kita tak ada. Belah tu buat. Pelik juga dia kena. Dia sebutlah nama kampung tu, saya tak sebut lah. Tadi kenal kampung tuan-tuan ni. Naya. Dia terkejut, dia tahu. Ustaz dia pun ustaz lah, dia terkejut. Cuy, seorang terkejut dalam dia. Azan. Allah. Nak kata apa? Tunggu azan lagi, dia naik lagi. Baru berturun. Nazah dalam dia. Jadi dia tanya saya, kawan kita tanya saya, ada ke tak? Ni, saya baca juga ni kat dia. Memang kita entah ambil gambar rumah ni. Tak ada. Ni tidak disunatkan. 16 tak boleh. Apakah hukum membaca talqin orang mati? Ni kita ada buat dah. Ni pun tak ada. Kita ada buat juga, tak jadi bid'ah. Tadi tidak disunatkan azan ketika memasukkan mayat ke dalam liang, tak sunatkan. Adapun talqin, disunat membaca talqin orang mati selepas dikebumi dan ditimbus tanah ke atasnya berdasarkan hadis yang diriwayat oleh Abul Qasim At-Tabarani daripada Sa'id ibn Abdullah Al-Azri berkata, ia syahidtu Aba Umamah radhiyallahu anhu wa huwa fi an-naz'i faqala idza mittu fasna'u bi kama amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala idza mata ahadun min ikhwanikum fasawaitumut turaba ala qabrihi falyakum ahadukum ala ra'si qabrihi thumma liyaqul ya fulan ibn fulanin fa innahu yasma'uhu wa la yujibuhu ila akhir hadis. Hadis ini sekalipun dhaif, kita habaq siap-siap. Hadis ini sekalipun dhaif, ia disokong oleh beberapa hadis yang lain, umpama hadis was'alu lahu tathbita dan wasiat Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu anhu yang kedua-duanya adalah sahih dan juga amalan penduduk-penduduk negeri Syam dari dahulu hingga sekarang. Rujuk kitab fiqh mazhab Syafi'i kita. Jadi hadis yang kata buat talqin ini memanglah dhaif, riwayat Imam At-Tabarani tadi. Tapi disokong oleh hadis-hadis lain. Walaupun hadis lain itu agak umum,
tetapi hadis itu kuat. Itu yang kita buat talqin tu. Hadis tadi bunyi macam mana? Sa'id ibn Abdullah Al-Azri kata, syahid itu Aba Umamah. Aku melihat Aba Umamah radhiyallahu anhu. Masya Allah. Kita sekejap sikit Aku tengok, aku lihat Aba Umamah radhiyallahu anhu. Abu Umamah sahabat ni. Wa huwa fi nazai, dia dalam nazak. Idza faqala, Abu Umamah kata ketika dia dalam nazak ni, idza mitu, apabila aku mati nanti, fasna'u bi, kamu semua lakukanlah kepadaku kama amarana Rasulullah, seperti mana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, yang mana Nabi bersabda, idza mata ahadun min ikhwanikum, apabila mati salah seorang daripada saudara-saudara kamu, fasawaitumut turaba, samakan tanah, ala qabri, atas kuburnya, falyakum ahadukum, lalu bangunlah salah seorang dari kalangan kamu, ala ra'si qabri, berdiri di hujung kepala kuburnya, thumma liyaqul, kemudian katalah, ya fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, fa innahu yasma'uhu, sesungguhnya dia mendengar, wala yujibuh, tapi dia tak dapat menjawabnya. Hadis itulah yang diriwayat oleh At-Tabarani. Hadis ini statusnya dhaif, tapi makna hadis tu apa dia? Itu yang kita talqin tu. Seorang duduk di kepala kubur, ujung belah kepala, wahai fulan bin fulan, kamu sekarang berada di alam barzakh bla bla sekian. Itulah kita baca. Tak ada lah lafaz khusus. Siapa-siapa nak pergi baca surat buka pun pulang macam bagi tazkirah. Itu yang kata talqin. Ketahuilah kamu bahawa kubur itu benar, ini benar. Kami tinggalkan kamu apa-apalah, macam duk sembang lah. Wahai fulan bin fulan, tetaplah kamu di sini. Ni kami dah nak balik lah ni. Boleh. Talqin. Tak mestinya ada yang lafaz tu dah. Kami sembang je, cara sembang. Tak ada lafaz khusus, tak ada. Wahai fulan, ni kami nak balik dah. Tetaplah kamu di sini sampai kepada saat yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Tunggulah kami juga akan mengikuti kamu satu hari nanti. Mungkin besok, mungkin lusa. Talqin. Tuan-tuan tak nak buat kan? Saya tak nak buat. Talqin baca, tapi tak buatlah macam tu. Talqin lah. Jadi walaupun hadis ini dhaif, tapi disokong oleh hadis lain yang sahih, yang mana hadis lain yang kuat tu agak umum. Contohnya was'alu lahu tathbit. Nabi suruh mohon doa kepadanya, doa mohon ketetapan, keteguhan padanya. Hadis itu ada sahih. Baik, kita buka surat 47. Kita ambil sikit lah. Kita bulan depan dah nak cuti lah. Bulan 4, bulan 5, bulan 6 lah. Umur panjang. Muka surat 47, soalan 4. Adakah suara perempuan itu sebahagian daripada auratnya? Suara perempuan bukan sebahagian daripada auratnya dan tiada haram bagi pendengar-pendengar mendengarnya. Jika sekiranya pendengaran suaranya itu tiada membangkitkan fitnah atau menyebabkan kelazatan yang memarakkan keinginan nafsu. Suara perempuan aurat ke tak? Tak. Tubuh badan mereka aurat, tapi suara tidak menjadi aurat, tetapi boleh mendatangkan fitnah. Jadi orang perempuan kena kawal suara. Suara yang mendayu-dayu jangan. Cakap dengan lelaki asing biasa saja. Hak nak mendayu-dayu itu di rumah dengan suami. Tapi tak jadi, kadang dia terbalik. Dia terbalik dengan orang luar. Cakap lembut elok, balik rumah dia jadi cengeng weh. Balik. Tuan-tuan, hari ni orang perempuan berdiri sama tinggi dengan lelaki, duduk sama rentah dengan lelaki.
Bidang apa yang orang perempuan tak ceburi? Hampir ke semua bidang orang perempuan ceburi. Kalau hak yang bersesuaian dengan fitrah kejadian mereka itu sesuai sangatlah. Tapi hak lah ni dunia hari ni driver lori pun ada. Tu hak duk jadi tentera hak duk bagi komen arahan kawan tu. Perempuan pun ada. Stem road. Betul. Stem road tak ada lagi orang membuat. Saya tak nampak lah. Tapi driver lori ada, driver bas ada. Driver kapal terbang. Tak apalah tu kan. Saya tak ni sangat. Hak kerja berat ni. Hak jadi guru besar, pengetua tu banyak orang dah. Dia cengeng, dia jeling, dia tengok buku hak tak masuk kelas, dia cakap dengan guru tu lah. Cikgu pergi mana? Saya bimbang takut nada tu buat balik rumah. Dia di sekolah, dia pengetua. Di sekolah dia pengetua. Dia cakap pinggang dia. Cikgu pergi mana? Serius tu. Kita pun naik. Kita tengok tu pun baik Pak, baik cikgu, baik. Kalau dia pun balik rumah nada tu, ish, tak tahu nak abang lelaki dia boleh tahan lagu mana, dia tak tahu. Dia jegil bini lelaki dia tak kata. Dia pengetua. Lelaki dia tu kerani dia buat kod dia. Tahu. Dia bantu juga ayam, tapi cara dia serve tu. Ni ayam teh nak minta tadi ni. Ayam teh tu pakai sejuk begitu. Tapi suara tidak. Taklah mudah-mudahan. Nombor 5, bagaimana bentuk pakaian wanita Islam panjang. Itu kita kita berhenti dekat ni lah. InsyaAllah banyak lagi Nabi dan insyaAllah. Sekian, wallahu a'lam. Saya ucapkan selamat menyambut Ramadan kepada tuan-tuan dan puan yang akan kita sambut pada hadapan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.